Sebab itulah waham ni satu unsur dalam hati kita yang sangat hebat, mendorongkan hati kita tercebur kepada berbagai kesalahan, terutamanya kesalahan dalam akidah, dalam tauhid. Kata Ibn Athaillah, tidak ada sesuatu yang boleh mengheret hati anda, diri anda kepada berbagai kesalahan seperti waham. Mana waham inilah satu unsur yang sangat membahayakan hati kita. Karena ada waham, kita rasa ada, semua ni ada. Kata Ibnu Ajibah, bila kita rasa diri kita ada, maka kita rasa Allah tak ada. Sebab itulah Ibnu Ajibah kata, wujuduka dhanbun la yuqasu bi dhanbin. Anda merasa wujud diri anda adalah merupakan satu dosa yang besar, yang sukar nak dibanding dengan dosa mana-mana, yang sukar nak dibanding dengan dosa-dosa besar yang mana-mana pun. Itu kata Ibnu Ajibah. Sebab itulah tuan-tuan, kita beramal dalam zikir Naqsabandi ni, kita bersolok. Sebenarnya kita, ramai di antara kita tak tahu apa matlamat sebenar. Yang dirasa bila solok makan sayur je, tak makan ikan, tak makan daging, tak makan susu. Ini dah ikut ajaran Hindu. Sebab itu senyap-senyap, dia solok sekali je, dia tak mau dah. Betul lah, solok ni amalan Hindu pun. Adalah mereka ni tak tahu. Tak makan daging, tak makan itu, semua ni yang menyawa ni membantu supaya kita cepat ingat Allah. Kerana ulama seperti Sayyidina Ali kata, siapa makan daging kerah hati. Sebab itu berlaku di zaman Imam Ishaq. Tuan, saya tak boleh makan sayur je, saya mesti makan telur. Buat makan telur lah, tak apa. Ini orang Solok ni, dia tak boleh, mesti dia makan minum susu, makan telur. Kalau tak, dia sakit. Bila dia makan telur, minum susu, tak boleh zikir. Tuan, saya tak boleh zikir. Itulah. Sebab itulah adabnya jangan makan benda-benda ini untuk membantu. Sebab ini sudah menjadi pengalaman orang-orang dulu, beratus tahun dahulu. Kalau makan daging, makan ni benda-benda menyawa ni, susah nak ingat Allah, keras hati, jadi malas. Wallahu alam. Jadi tujuan tadi nak menghilangkan waham. Bila Allah waridkan dengan salah satu warid tadi, sekurang-kurangnya waridul intibah, insya-Allah waham di dalam hati itu akan hilang. Jadi waham dalam hati ini bila hilang itulah baru terasa. Baru terasa. Katalah Allah ubahkan hati yang lalai tadi, ghaflah kepada yaqadah.
baru dirasa katalah wujudnya Allah dirasa, atau baru dirasa qadrat dan iradah Allah. Bila dirasa itu, itulah secara zauqi. Rasa itu secara yang diistilahkan secara zauqi tentang qadrat dan iradah Allah atau wujudnya Allah. Itulah yang menghilangkan waham. Oh, macam itu. Oh, macam ini. Contohnya apabila Nabi Musa AS dikurniakan oleh Allah, difanakan semua kejadian sekitar, difanakan wujud diri. Pada masa itu Nabi Musa AS merasa wujudnya Allah, zat yang wajib al-wujud, ya. Jadi dengan itu tuan-tuan, waham yang ada dalam hati Nabi Musa hilang. Rupanya kita nampak benda-benda ini semua kerana ada waham dalam hati kita. Bila waham ini diangkat oleh Allah, semua tak ada, wujud diri pun tak ada. Jadi sebenarnya dalam tauhid pun ada, cuma kita tak faham. Dalam tauhid disebut begini, wujudnya Allah itu ialah wujud yang wajib al-wujud, wujud yang hakiki. Wujudnya makhluk itu ialah wujud yang majazi, wujud yang mungkin al-wujud, seperti bayang-bayang, macam ada, macam tak ada. Wujudnya makhluk itu seperti bayang-bayang, macam ada, macam tak ada. Bila kita ada waham dalam hati, macam ada ni semua. Bila waham tak ada dalam hati, macam tak ada. Inilah pengalaman Nabi Musa AS. Bila Nabi Musa diperintah, walakin dur ilal jawali, ya Musa, engkau renungkan bukit Tur Sinai itu. Dia tengok ada makhluk itu macam ada. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Apabila Tuhannya Allah itu menzahirkan ayat wujudnya zat yang wajib al-wujud menerusi bukit Tur Sinai, maka bukit Tur Sinai itu hilang. Wa kharra Musa sa'iqan, Nabi Musa jatuh, dia fana, wujud diri pun hilang. Jadi pada masa itu waham yang ada dalam hati Nabi Musa diangkat oleh Allah, sehingga kerana itulah maka dia rasa bukit Tur Sinai dan kejadian sekitar semua hilang, wujud diri hilang. Dihilangkan oleh Allah waham ini tuan-tuan, sekali saja sudah cukup, ya. Itulah sekali Nabi Musa dikurniakan oleh Allah, disampaikan oleh Allah hakikat wujudnya, dirasakan. Bila hilang waham, dia rasa yang wajib al-wujud itu hanya Allah, yang ada hanya Allah, yang lain semua tak ada. Lalu waham itu dibalikkan semula dalam hati Nabi Musa. Inilah yang Allah sebut falamma afaqa, maka apabila telah sembuh, telah pulih Nabi Musa daripada panaknya, nampak balik bukit Tur Sinai, nampak semua kejadian, nampak wujud diri. Qala, dia terus bercakap, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku serah diri zahir dan batin aku sepenuhnya menjadi hamba-Mu ya Allah. Wa ana awalul mu'minin, aku rasa ya Allah inilah titik permulaan aku mukmin sebenar. Jadi mukmin sebenar itu tuan-tuan, kalau ikut orang-orang sufi, ialah apabila waham dalam hati kita ini dihilangkan, kita merasa, ya, wujudnya Allah, sifat-sifat Allah secara zauqi seperti Nabi Musa.
Sebab itu Nabi Musa mengatakan wa ana awalul mu'minin. Itu bukan berarti aku ni orang mukmin yang mula-mula, sebelum aku tak ada pun orang mukmin, bukan macam itu. Wa ana awalul mu'minin, dan aku rasa ini ya Allah, inilah titik permulaan, titik masa aku benar-benar mukmin. Sebelum ini aku belum mukmin lagi. Kerana apa? Belum sampai kepada hakikat wujudnya Allah sebenar. Jadi inilah yang dinamakan mengenal Allah secara zauqi, bukanlah melihat macam hari itu dalam buku apa Zarqawiyah yang dibawa oleh apa Haji Hairi iman musyahadah, iman melihat Allah dengan mata hati, itu bukan, sebenarnya hanya merasa. Nabi Musa pun tak nampak zat Allah, dia merasa saja. Bila waham tu hilang, dihilangkan oleh Allah, dia rasa wujudnya Allah. Itulah setinggi-tinggi tauhid, sampai kepada wujud zat yang wajib al-wujud. Kita ni umat Nabi Muhammad, kalau dikurniakan oleh Allah mana-mana salah satu sifatnya pun sudah memadai.